Allah tutup. Makna kata tutup di sini adalah kita kena faham, tutup tu bererti bila kita buat satu-satu dosa dan silap, dia mesti kena ada kesan dia. Bila kita buat silap, kita buat dosa, mesti ada kesan. Sama ada dosa tu memberi kesan pada perasaan kita kan? Kalau tuan-tuan baca kaji lebih sikit dalam bidang psikologi, ada dosa-dosa yang boleh bawa kepada jadinya penyakit-penyakit dalam diri kita kan. Ada orang dia kaki mencuri, lama-lama dia mungkin boleh kena anxiety contohnya kan, sebab dosa yang dia buat tu buat bagi hidup dia tak tenteram. Ada orang yang jenis kaki porong pukul orang sana, pukul orang sini, buat naya orang sana, buat naya orang sini. Mungkin bila main tua sikit dia boleh kena darah tinggi contohnya. Dia ada efek kan. Macam baru ni satu ustazah tu kata apa, kencing manis kena pasal dosa ke apa kan. Nak marah ustazah tu terus pun tak boleh ke, sebab memang tak dinafikan ada kajian kadang-kadang daripada dosa-dosa yang kita buat tu boleh memberi efek yang tidak baik pada tubuh badan kita kan. Walaupun dia bukan mungkin penyumbang utama kencing manis, saya makan insulin tak kena, tak cukup, pankreas tak mampu menghasilkan insulin, jadi waktu tu level kandungan gula dalam darah naik tinggi. Yang tu kajian doktor lah dari sudut sains kan. Tapi tak mustahil dengan dosa-dosa yang kita buat boleh bawa kesan yang buruk dalam diri kita, boleh bawa kesan yang buruk dalam keluarga kita kan. Kalau seorang tu dia kaki zina, barangkali dia boleh bawa efek sampai kepada rusaknya keluarga dia kan. Jadi bila orang yang minta ampun dekat Allah Ta'ala, dia bukan takat minta untuk dihapuskan kesalahan dia, tapi dia minta supaya ditutupkan kesan daripada kesalahan-kesalahan yang dia buat kan. Itu hebatnya istighfar ni. Dan minta dilindung segala keaiban supaya tidak terdedah kepada umum ketika mana dibangkitkan di padang mahsyar kelak. Dan orang yang minta ampun kepada Allah ni adalah dia minta supaya ditutup aib dia kan, ditutup aib dia supaya tidak dibuka ataupun didedahkan ketika mana bangkit di yaumul mahsyar. Firman Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingati Allah lalu memohon ampun di atas dosa-dosanya. Dan siapa yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Kalau kita tengok ayat ni ada kaedah minta ampun kan, ada kaedah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ni Allah kata apa? Dan apabila ada orang yang buat fahishah ni dia buat perbuatan keji dan mungkar, au zalamu anfusahum, dan dia buat kezaliman terhadap diri dia sendiri. Kalau kita buka dalam bab membahas tentang bab zalim ni, kata ulama ada 3 bahagian, 3 jenis zalim. Zalim yang pertama adalah zalim terhadap diri sendiri dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zalim yang agak besar. Zalim yang besar iaitu zalim terhadap diri sendiri dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zalim terhadap diri sendiri juga dengan tak buat apa yang Allah suruh buat dan langgar apa yang Allah larang. Ya kan, itu zalim yang jenis kedua. Zalim yang ketiga barulah zalim terhadap sesama manusia ataupun terhadap sesama makhluk. Yang tu antara kezaliman yang paling besar sekali lah yang boleh berlaku dalam kehidupan manusia. buat naya kat jiran, buat naya kat bini, buat naya kat laki,
buat layak kat anak-anak, buat layak kat kawan, perkena orang tu buat zalim sana, buat zalim sini. Yang tu dia panggil zalim. Zalim terhadap orang lain. Zalim yang pertama, dia tu syirik, dia menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalim yang kedua, dia panggil zalamu anfusihim, dia zalim terhadap diri dia sendiri, bila mana dia tak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, dan dia tak tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, kan? Maka orang ni bila mana dia buat perbuatan keji dan dia buat zalim terhadap diri dia sendiri, kemudian dia zakarallah, dia ingat dekat Allah, kan? Dia ingat dekat Allah, fastaghfaru li dhunubihim, dia ingat dekat Allah dan dia minta ampun dekat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampunkan dosa dia. Dan lepas itu apa? Walam yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, Allah habaq dalam Quran, dan kemudian dia tak ulang lagi dah perbuatan dia, kan? Jadi sebab tu bila kita nak bertaubat, kita minta ampun dekat Allah, dan lepas kita minta ampun dekat Allah, kita jangan ulangi perbuatan dosa yang sama, kan? Kalau dia ulangi perbuatan dosa yang sama, dikhawatiri Allah tak mau ampun dosa dia. Tapi kalau dia ubah sikap dia, dia berubah dan sebagainya, maka yang itulah yang akan bawa kesan yang baik dalam kehidupan dia. Dan sebab tu kalau kita tengok dalam kisah-kisah yang ada disebut 9 orang yang pernah bunuh 99 orang, kan? Dia dah bunuh 99 orang lah. Dia pergi jumpa satu, dia tengok dia tu macam orang alim sikit, ada janggut, ada kepiah, pakai jubah apa semua. Dia pergi tanya kat kawan tu, Syekh, saya ada bunuh 99 orang, saya nak tobat, jadi macam mana nak buat? Syekh tu dengar dia ni bunuh 99 orang, dia tu pun tak lah apa-apa pandai sangat, tapi nampak macam alim lah, kan? Dia kata, hang ni gila ke apa? Bunuh seorang pun dosa besar, hang pergi bunuh 99 orang, macam mana Allah Ta'ala nak terima taubat? Dia dengar lagu tu, dia buat keluar pisau, dia rodok je tu, cukup genap 100. Genap 100. Dia bunuh kawan tu. Pasal apa? Pasal dia rasa dia tu tak bagi peluang kan dia. Dia pergi jumpa pula satu orang alim. Dia tanya kat orang tu, dia kata, Syekh, aku dah bunuh 99 orang lah. Lepas tu aku pergi tanya kat seorang tu, boleh tak taubat? Dia tu pun mangkang. Dia beritahu dia tak boleh taubat, kan? Allah Ta'ala tak terima, bunuh seorang pun dosa lah, apatah lagi bunuh 99 orang. Aku geram, aku bunuh dengan dia sekali, jadi 100 kan? Jadi hang abang main ni kat aku, hang agak-agak hang rasa Allah Ta'ala terima tak kalau aku nak taubat? Dia tu pun dengar lah, dia ni 99 dah top up satu dah, kan? Sehari aku dia jadi 101. Dia pun bagi tahu apa? Dia kata boleh, dengan syarat hang jangan duduk dah tempat ni, hang keluar daripada tempat ni, kan? Hang hijrah pergi duduk tempat baru, ubah suasana baru, ubah tempat baru, ubah sikap yang baru, insya-Allah Allah Ta'ala terima taubat. Di pertengahan jalan, hadis ni sahih, pertengahan jalan mati kawan ni, keluar mati. Dalam riwayat, sebahagian riwayat kata dia keluar tu daripada tempat asal dia tu tak jauh sangat pun. Dia baru keluar sekerat ya. Maka dia pun mati tengah jalan. Bila mati tengah jalan, turunlah malaikat azab dan malaikat rahmat nak rebut roh dia. Malaikat azab kata, kawan baru ada niat nak taubat, dia baru keluar sekerat jalan dia tak terima lagi taubat dia. Malaikat rahmat kata tak, dia dah ada intention nak taubat, dia nak berubah dari diri dia, kan? Maka diringkaskan, akhirnya malaikat rahmat ambil roh dia, diterima taubat dia, dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Tu punya peluang yang Allah Ta'ala bagi, kan? Punya nak bagi melepas satu-satu hamba Allah daripada buatnya salah dan silap. Nah, kalau kita tengok dalam hadis, banyaklah Allah ni dia punya nak pelepah kita, kan? Dia punya sayang kat kita, dia nak pelepah kita, kan? Sebab tu kalau kita tengok dalam bab semayang sekalipun,
Kan Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam hadis, amalan pertama yang akan dihisap di yaumul mahsyar adalah sembahyang kita. Kalau baik sembahyang kita, selamat. Kalau rosak sembahyang kita, waktu tu Allah tak terima hukum kita. Kan kadang-kadang sembahyang kita boleh jadi rosak. Sampai pagi ni kita sembahyang subuh, tak ada seorang pun yang boleh kata confirm sembahyang aku Allah Ta'ala terima, confirm. Tak ada siapa boleh kata tu. Kan, dan disebabkan kita rasa malu dan berharap dekat Allah. Sebab tu tadi lepas sembahyang kita istighfar 3 kali, minta ampun dekat Allah. Kan ada orang dia tanya, ustaz, kita baru lepas sembahyang istighfar apa sebab? Kan ada mami pernah tanya kat saya, kalau buat dosa istighfar tak apalah ustaz, ni baru lepas sembahyang istighfar apa sebab? Kan kita baru sembahyang, baru lepas buat benda baik, patutnya lepas-lepas bagi salam sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti dah buat benda baik dah. Pasti apa? Istighfar. Kita dalam istighfar, pasti apa kita istighfar? Daripada takbiratul ihram tadi sampai bagi salam, ada tak kita buat semua Allah Ta'ala terima, confirm tak? Kan boleh kerat jari kan, aku punya sembahyang subuh pagi ni memang tip top kalau mati sehari memang masuk syurga Jannatul Firdaus. Boleh tak jamin lagu tu? Tak nak siapa boleh jamin lagu tu. Kan? Tak nak siapa boleh jamin lagu tu. Sebab kita tak tahu tang mana tak kena, tak mana silap. Mungkin perbuatan yang kita buat tadi tu tak menepati apa yang Nabi mahu, mungkin tak ikut syariat, bacaan kita mungkin ada silap dan sebagainya. Jadi bila mana boleh jadi adanya peluang cacatnya ibadah kita, waktu tu Allah nak bagi peluang kedua kat kita. Dalam hadis kata apa? Allah bagi tahu dekat malaikat, hal unzuru hal li 'abdi min tatawwu. Wahai malaikat, kamu pi tengok ada tak sembahyang-sembahyang sunat dia. Kalau ada sembahyang-sembahyang sunat dia, ambil sembahyang-sembahyang sunat tu punya pahala, tampunglah dalam kekurangan sembahyang fardu. Tengok Allah punya sayang kat kita. Kan sembahyang fardu ada cacat, rosak, tak boleh lepak buang. Kalau sembahyang fardu tu tak ada cacat, komplit semua, terima tu, sembahyang sunat pula tambah lagi pahala, jadi banyak lagi. Tapi kalau korang dalam situ, topak, pi tampung, pi ganti kekurangan, punya Allah Ta'ala nak lepas kehidupan kita supaya jadi orang yang selamat di negeri akhirat. Dan itulah tandanya Allah sayang. Dalam ayat ni dikata apa? Tuhan menjelaskan sifat-sifat baik di kalangan orang-orang beriman, iaitu apabila mereka melakukan maksiat dan perkara keji atau menganiaya yang mendedahkan diri kepada bahaya api neraka. Dan lalu mereka mengingat Allah dan memohon ampun kepada Allah dan meminta ditutupkan dosanya, sesal kepada Allah kerana derhaka kepadanya dengan anggota yang dikurniakan oleh Allah, menderhaka dengan mata kerana memandang perkara yang haram, menderhaka dengan lidah kerana mengumpat serta berkata perkara haram, menderhaka dengan mulut kerana makan rezeki yang haram. Dia kata apa? Kadang-kadang kita ni orang yang beriman ni ada juga potensi nak buat dosa. Kan? Buat dosa yang boleh terdedah kita kepada bahayanya api neraka. Antaranya apa? Antaranya mata kita mungkin derhaka, kan, sebab tengok benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan lah ni musim pesta, kan, pi ronda, pesta ronda, marka pula main mual lawa-lawa, gila-gila kan. Dia marka ada pi pesta pakai baju kurung, tak ada. Dia kan mana ada marka pi pesta pakai baju kurung, semua pi gila-gila kan. Nak naik bumper car lah, yang tu lah, yang ni lah, apa kan. Dia kira duduk ronda pesta, dia bayar berapa tiket masuk tak tahu. Berapa, RM5 kan, bayar tiket RM5 masuk. Dia kira lu pergi cuci mata kan, jom tidur relax usia marka kan. Mata dia buat dosa kan, lidah dia dosa, cakap lah ya Allah kan, hang kata aku tahan, kata aku tahan. Hang ni buka dalam Facebook, dalam Instagram, dalam TikTok, tak habis-habis hang kata aku tahan, kata aku tahan. Pasal apa? Perbezaan ideologi politik memang saya. Beza parti politik kawan ni biru, kawan ni hijau, bantai hang bantai aku bantai hang. Padahal dua orang sama-sama Islam.
Kan? Mengumpat, aku mengumpat. Hang label aku label hang. Kita yang di bawah pun sama-sama bergaduh. Cakap pasal politik kedai kopi, boleh terbalik habis kopi di meja. Kan? Berterabur habis silemak mah. Kan? Punya gaduh pasal politik. Tengok esok dia kawan dua orang. Kita kena scam. Kan? Kan? Hari ni dia gaduh, esok dia boleh kawan. Kan? Orang politik ni memang macam itulah. Itulah matematika politik. Kan? Matematik politik tak pernahnya 2 tambah 2 jadi 4. Kan? Matematik politik 2 tambah 2 boleh jadi 4, boleh jadi 6, boleh jadi 8, boleh jadi 10, boleh jadi 12. Ikut suka mereka nak buh nombor berapa, betul tak betul? Kan? Ikut suka. Ada tu kisah Indonesia lah, cerita Indonesia. Bapa Presiden nak lantik menteri. Ini cerita di Indonesia, bukan cerita Malaysia lah, Indonesia. Bapa Presiden nak lantik menteri. Dia nak lantik menteri, dia interview dulu menteri tu. Calon menteri kena interview. Masuk calon yang pertama, Bapa Presiden kata, ni ada satu soalan yang aku nak tanya. Soalan tak susah, soalan ni mudah. Kalau boleh jawab, layak jadi menteri. Kalau tak boleh jawab, tak layak jadi menteri. Calon menteri tanya, soalan apa dia Pak? Dia tanya, soalannya mudah, 2 tambah 2 jawapannya berapa? Calon menteri dia kata, oh senang Pak, soalan itu mudah sekali. Dia kata 2 campur 2 jawapannya 4. Bapa Presiden kata, hang tak layak jadi menteri, keluar. Bengong kawan tu 2 minit. Keluar pula lagu tu lah. Apa aku belajar matematik sekolah basic, 2 tambah 2 jadi 4. Bapa Presiden kata 2 tambah 2 jawapan yang bukan 4. Tak layak jadi menteri, keluar ni. Batal pencalonan. Masuk calon yang kedua. Calon yang kedua ni, dia kata apa? Dia tanya soalan yang sama. Aku nak tanya soalan yang sama juga dengan orang pertama tadi. Soalan yang kedua, 2 campur 2 jawapannya berapa? Kawan tu kata, oh jawapannya kalau dalam politik bisa jadi 2, bisa jadi 4, bisa jadi 6, bisa jadi 8, bisa jadi 10, bisa jadi apa saja nomornya. Menteri Presiden tengok, menteri ni terlampau pandai kan pun terajang tak layak jadi menteri. Kan? Tak layak jadi menteri. Jadi terlampau pandai. Dia tu tadi straight forward, yang mula straight forward, 2 campur 2 4. Dia ni main 2 campur 2, dia nak ikut suka dia nak buat apa. Tak boleh. Kalau aku lantik dia jadi menteri, dia dijual aku. Kan? Tenang tak? Tak jadi. Masuk calon yang ketiga. Dia tanya soalan yang sama tak? 2 campur 2 jawapannya berapa? Calon menteri yang ketiga jawab, itu terserah sama bapa. Bapa kan presiden. Kalau bapa mau letak nombor 2 pun boleh, 4 pun boleh. Yang penting bapa berkuasa. Terpulanglah pada bapa jawapannya apa. Dia tu nombor 3 jadi menteri. Sebab sami'na wa ata'na. Kan? Dia serah keputusan dekat presiden, orang tu lah layak jadi menteri. Kan? Jadi macam itulah matematika politik. Kan? Depa yang duduk di atas, dia boleh ubah nombor tu jadi berapa pun. Kita yang duduk di bawah ni bergaduh sampai masa muka kenuri tak mau pergi. Sampai lalu depan rumah tak mau tengok jiran. Sebab hanya kerana berbeza ideologi politik, yang tu salah. Kan? Mau keluar kata-kata kesat, maki, hamun dan sebagainya, benda tu adalah satu benda yang salah. Kan? Berdosa. Kan? Kalau dosa tu bahaya. Pasal dosa tu tak cukup dengan istighfar. Dosa tu nak kena minta maaf pula kat kawan tu. Kan? Nak kena minta halal pula daripada kawan tu. Yang tu satu masalah pula lah. Kan? Dan dia kata apa? Menderhaka dengan mulut kerana makan rezeki yang haram. Kan? Kadang-kadang kita makan minum tak jaga benda-benda ni. Orang beriman, orang tengok bagus-bagus, tapi buat makan minum tak jaga. Kan? Pantang dengar kopi viral pergi beratur. Kan? Dengar sekali lagi apa cendol viral beratur. Dia tak ambil tahu benda tu halalan thayyibah kata. Kan? Dia tak peduli benda tu diperbuat daripada ayat tangan orang bukan Islam ataupun orang Islam kata. Yang dia tak ambil tahu benda-benda tu semua. Kan? Dia kena jaga benda-benda tu sebab benda tu terlibat dengan darah daging kita. Kan? Sayyidina Abu Bakar dalam riwayat hidup dia, dia pernah jolok jari masuk dalam mulut dia bagi muntah keluar makanan, hanya kerana dia tak tahu ayat makanan tu mai daripada mana. Belum tentu haram, baru syubhah.
syubhah tak jelas halal ke haram, kan? Tapi dia punya jaga makan minum. Pasal apa jaga makan minum? Sebab benda tu nak jadi darah daging kita, kan? Benda tu nak jadi hati sanubari kita. Yang tu yang kadang-kadang bila main nak ibadah dia jadi malas, nak semayang dia tak dapat khusyuk dalam semayang. Sebab apa? Benda yang pertama, bab makan minum tak jaga. Dia kira tengok sedap je, kira nak tibai, kan? Nampak benda tu viral saja, dia tak ambil tahu dah benda tu halal dan thayyibah ke, tak halal ke dan sebagainya. Dia tak peduli, yang penting sempoi, kan? Sempoi dia makan. Itu antara benda yang kita kena jaga. Kalau kita silap, maka kita minta ampun dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia kata apa? Semua anggota tubuh badan adalah kurniaan Tuhan yang sepatutnya digunakan untuk melakukan ketaatan dan berbakti kepadanya, bukan sebaliknya. Yang ni kesedaran, tuan-tuan. Kesedaran yang kena ada dalam diri kita. Anak-anak kita, budak-budak, kan? Kalau boleh kita ada anak, kita ada cucu, habaq dekat dia, kan? Daripada mereka duk membesar lagi, habaq dekat mereka. Hampa kena faham satu benda, kan? Bila budak-budak, kan, tuan-tuan tengok keluar budak-budak, selalu orang dia bercakap apa-apa. Keluar baby, orang dia bercakap apa-apa. Keluar baby, orang dia bercakap, oh cerahnya kulit dia, kan? Cerahnya. Kalau kawan tu gelap sikit, dia boleh kata pula gelap, kan? Kalau gelap dia tak mengaku cucu, kan? Kalau cerah bergaduh bisan, kan? Cerah betul lah cucu kita. Yang ni ikut belah kami lah. Yang belah sana main pisang tak, mentang-mentang cerah ikut belah hampa. Kalau gelap semua dibuat di kepala kami. Dan itu pun boleh perang lah. Yang tu pun boleh bergaduh lah, kan? Comel lah. Selalunya bila budak tu keluar, baby tu keluar, antara isu dia ikut muka siapa. Semua orang dicakap benda yang sama. Ikut muka siapa, dia ni ikut muka siapa, dia ni ikut muka siapa. Kita ambil peduli tentang penciptaan. Comel ya, mata bulat, comel ya, hidung macam Allah, pipi punya gebu macam buah apple. Macam-macam orang di komen ni. Orang di komen macam-macam. Bila dia dah besar sikit, budak tu dah ada akal sikit, dia dah faham dah sikit, daripada kecil-kecil kena tanam dekat dia satu benda. Benda ni sangat penting. Kena tanam apa? Kena habaq dekat dia, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Yang Allah Ta'ala cipta kat kita, letak mata elok, letak hidung elok, letak mulut elok, gigi elok, telinga semua letak elok. Ni semua milik siapa? Kena tanya dia, kan? Mata, mulut, telinga, daripada hujung kaki, hujung rambut sampai hujung kaki, milik siapa? Milik kita ke milik Allah Ta'ala ke? Kena bagi dia faham benda tu. Dia kena faham bahkan tubuh badan dia itu bukan milik dia. Tubuh badan dia tu adalah milik Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala pinjam dekat dia. Daripada kecil kena bagi faham. Pasal apa? Bila dia tak faham kata tubuh badan dia tu milik Allah Ta'ala, dia duk rasa tubuh badan dia tu milik dia, dia main besar, dia tukar jantina ikut kepala otak dia, kan? Dia rasa dia nak jadi perempuan, dia pergi buat plastik surgery, dia tukar jadi perempuan. Dia rasa dia nak jadi laki, padahal dia perempuan, dia buat plastik surgery, dia tukar jadi laki walaupun dia perempuan. Zaman lah ada duit, perempuan boleh pergi buah misai dengan janggut lagi lebat daripada saya, kan? Perempuan boleh tukar jantina bagi nampak macam laki sebiji. Tu di Malaysia lah, dah ada dah benda tu. Kalau di luar negara, dia ubah muka dia bagi jadi tengkorak. Dia tak puas hati dengan muka yang Allah Ta'ala cipta, dia potong hidung, dia buat bagi hidung nampak macam tengkorak. Dia potong telinga, dia buat telinga bagi nampak macam tengkorak. Ada kata tak? Ada. Buka dalam Google, saya cari dia, kan? Manusia berwajah tengkorak, kan? Dia modify kening, modify pipi, buat yang tu buat ni, bagi dia yang tu satu keseronokan. Pasal sampai sanggup dia pergi potong hidung dia bagi nampak macam tengkorak. Tuan-tuan ambil tengkorak bawa depan mata, siapa lalu nak tengok tengkorak? Siapa tak lalu nak tengok tengkorak? Kan? Satu perempuan dia jogging pagi-pagi, tiba-tiba dia nampak tengkorak dalam
pari silap dalam pengsan kawan tu. Pasal apa tengok tengkorak tu biasa. Tapi dia sanggup pergi buat. Dia buat lidah bagi terbelah cabang. Dia buat lidah macam ulang. Dia modify ikut suka. Dia rasa apa sih mah? Aku ada duit. Muka aku punya suka. Aku nak buat apa? Salah. Muka bukan muka dia. Muka tu milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pinjam dekat dia. Ni antara benda yang kita kena bagi faham kat budak-budak. Kan badan kita tak boleh buat ikut suka kita. Nak buat kena ikut apa yang Allah Ta'ala bagi buat. Seawal 14 tahun anak saya balik sekolah hari ni dia cerita. Cikgu cerita budak 14 tahun mengandung anak luar nikah. Macam mana dia boleh mengandung tak kahwin mampu kita nak jawab soalan. Dia tanya soalan mesti dia fikir 3 kali macam mana aku nak jawab. Kan macam mana tak kahwin lagi boleh mengandung 14 tahun mengandung dah. Cikgu duk cerita ada budak kena tangkap 14 tahun. Tak, melani zina tu biasa. Pasal apa? Pasal dia tak sedar badan dia tu bukan milik dia. Dia nak buat ikut suka dia tak boleh. Kita kena pesan dekat anak-anak kita, cucu kita, jasad kita yang ada ni daripada kepala sampai kaki ni bukan hak milik kita. Hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cipta, dia punya. Jadi kalau nak buat kena ikut syarat dia. Nak ubah kening kena ikut syarat dia. Kan orang perempuan boleh nak potong kening cukup sampai habis? Tak boleh. Tapi kalau dah kening lebat macam gorila, bolehlah trim sikit. Kan sebab apa? Melampaui adat daripada kebiasaan. Kan sampai orang tengok perempuan ni dia ni orang ke gorila. Contohlah kan. Sampai melanggar adat. Waktu tu bolehlah dia trim bagi nampak macam orang perempuan sikit. Kan kalau orang perempuan bulu kaki duk main macam tok siak misik. Contohlah kan. Betul tak tok siak misik kaki bulu kaki lebat tok siak misik. Kan dia orang perempuan tu bulu kaki dia kalau macam tok siak misik, bolehlah dia cukur untuk suami dia supaya taklah nampak macam mana orang lelaki. Kan yang tu sebab melampaui adat dia sebagai wanita. Yang tu bolehlah. Pasal apa? Itulah syarat yang agama letak. Ni tak ada pasal saya saja nak pergi tukar warna kulit, saja-saja nak pergi injek sana, nak injek sini, nak buat tu, nak buat ni, nak tukar kecantikan, nak tukar ciptaan yang telah Allah Ta'ala cipta atas diri kita. Benda-benda tu kita kena ada kesedaran tubuh kita bukan milik kita. Sebaliknya dia adalah milik mutlak Allah Ta'ala. Dan kalau kita yakin benda tu, kita takkan susah hati dan kita takkan buat satu benda yang langgar perintah Allah. Dan dia kata apa? Setiap mukmin hendaklah sentiasa bertaubat dan istighfar kepada Allah tanpa henti kerana ianya perlu diperbaharui pada setiap masa dan kesempatan. Ini kerana dosa-dosa yang kita lakukan tentu banyak sekali. Di antaranya ada dosa kecil dan ada pula dosa besar, sama ada disedari ataupun tidak. Di antara sebab mengapa amalan ini dituntut untuk kita melakukannya ialah kerana Allah Ta'ala telah menggalakkan dan memerintahkan supaya kita selalu beristighfar. Mengenai kelebihan istighfar serta faedahnya pula, memadailah dengan petikan daripada firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka memohon keampunan. Dan sebab tu kita kena perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab dosa kita banyak. Dan kalau Nabi sendiri pun ada riwayat kata istighfar satu hari 70 kali, maka sepatutnya kita lebih banyak lagi istighfar, meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang selalu meminta ampun dekat Allah, maka Allah tidak akan sanggup untuk mengazabnya. Dan Allah tak tergamak nak azab orang yang sentiasa meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini amalan yang simple dan yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sentiasa termasuk sebagai orang yang memohon keampunan, minta ampun dengan kalimat astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita sebut sama ada lepas sembahyang ke, tengah buat kerja ke, kan di mana-mana boleh sebut. Kan boleh naik motor boleh istighfar, sambil jogging boleh istighfar,
Itu antara amalan yang kecil tapi boleh membawa satu kesan yang besar dalam kehidupan kita. Dan ada satu hadis yang saya nak kongsi pada pagi ni. Nabi sebut siapa-siapa yang man lazimal istighfar, siapa-siapa yang lazim beristighfar, selain daripada Allah ampunkan dosa dia, Allah bagi 3 benda kan dia. Ini disebut dalam hadis, kan? Orang yang rajin istighfar, selain daripada Allah ampunkan dosa dia, Allah bagi lagi 3 benda kan dia. Apa dia 3 benda? Yang pertama, Allah akan bagi kat dia rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka. Dan orang rajin istighfar, Allah bagi rezeki daripada jalan yang dia tak sangka. Lepas-lepas subuh istighfar, astagfirullah, 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 saya keluar nak pergi makan, kawan belanja. Kita tak terfikir, kita pergi nak makan, kita nak bayar, kita nak makan, kita nak bayar. Tapi kita tak sangka, tengok-tengok ada kawan bayar kat kita, tak tahu mai kat mana. Yang tu dipanggil murah rezeki, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang rajin beristighfar, selain daripada Allah murahkan rezeki dia, yang kedua, Allah akan jauhkan dia daripada kesulitan hidup. Kan? Dia rajin istighfar. Katalah kereta nak rosak tengah jalan, rosak pun betul-betul depan kedai pomen, contohnya lah. Kan? Ada orang rosak kena towing puluh-puluh kilometer, ratus-ratus kilometer. Kawan ni main kereta nak rosak pun betul-betul depan kereta pomen, kan? Depan pomen kereta. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala dia bagi kesulitan kat kita, tapi orang yang rajin istighfar, Allah akan jauhkan dia daripada kesulitan. Dan yang ketiga, Allah akan memberi kabar gembira kepada dia ketika mana dia sedih, kan? Dia duduk susah hati, dia duduk fikir apa ke, maka orang yang rajin beristighfar, waktu dia susah hati, Allah akan bagi kabar gembira kepada dia, kan? Itu antara manfaat lain bagi orang yang rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelebihan yang besar, mudah-mudahan dapat kita amal dalam kehidupan kita. Yang baik daripada Allah, kelemahan, kekurangan berpunca dari diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Takat ni dulu, insya-Allah nanti kuliah yang akan datang kita sambung pada hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada soalan. Tak ada soalan, kita baca doa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.